Kita sini baru. Sana. Nafik Munakahat. Ni. Lepas kita ikut rumah Najib dia jauh. Saleh ni. Tak salah. Saya punya pakai yang Tak betul. mana-mana boleh insyaAllah. Pasal dia orang ada ni. Ya. Oh ya ke? Tak apalah. Dah terbiasa yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, sedangkan mereka masih belum mahu insaf. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. وعن أبي بزة نضلة بن عباد الإسلامي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya, dan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehi dan ke mana dibelanjakannya, dan ditanyakan tentang tubuh badannya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia Fadil Ustaz Salami, kita punya pengurus masjid, seterusnya kepada barisan ahli catatan kuasa masjid, Sahibul Fadilah, Tuan Imam, Muazzin, para asatizah, sahabat saya Fadil Ustaz Lutfi, seterusnya kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dikasihi Allah, didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dan dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Amin. Sihat tuan-tuan? Sihat ya? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah, malam ni kita berjumpa selepas kita solat fardu maghrib, kita berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan Allah terima. Sebab alangkah sedihnya jika kita beribadah, satu pun pahala tidak diberikan Allah, apatah lagi pahala apatah lagi amal ibadah yang lain. Jadi malam ni saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang memberikan peluang dan ruang untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan untuk menyambung atau mengadakan majlis-majlis ilmu, dan saya diminta untuk membincangkan khas tajuk berkaitan dengan fiqh munakahat. Wa ala kulli hal, sebelum saya perkenalkan diri, perkenalkan diri dulu lah. Okey, nama saya Suhaimi Ahmad Wakid, saya orang Kapar Kelang. Sekarang saya bertugas di bahagian dakwah JAIS baru 3 minggu. Sebelum tu saya lama di Jabat Agama Petaling,
2019 sampai 2000 ya, baru ni lah kan, bila JAIS buat pertukaran. Sebelum tu saya di Jawi sekejap, sebelum tu saya di bahagian undang-undang keluarga, dan sebelum tu saya di Pejabat Agama Petaling lagi sekali. Tu yang saya kenal juru nikah sini. Kalau yang lama Tuan Haji Muhammad Arif Juhdi, orangnya ada lagi, sihat dia mudah-mudahan, saya kenal lama dia ya. Dan sebelum tu saya di undang-undang keluarga juga, dan sebelum tu saya di Hulu Langat. Saya mula berkhidmat dengan JAIS pada tahun 2001 ya, plus minus lebih kurang 20 tahun, dan diberikan amanah. Salah satu tugas yang saya pernah lalui bersama dengan sahabat-sahabat menjadi salah seorang pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam di negeri Selangor ya. Itulah, itu saya lah tuan-tuan ya. Sikit dah cukup ya. Baik, ada 2-3 perkara saya nak sebut dalam masa 5-6 minit ni sebelum kita bincang kitab kita. Saya mengambil peluang dan ruang yang ada, memandangkan kita berada di min ayyami Zilhijjah, min ayyamil ashr Zilhijjah, daripada 10 Zulhijjah ni tuan-tuan. Jadi saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan bersungguh-sungguhlah beramal ibadah pada 10 awal ni, sebab ganjaran pahalanya sangat luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayyamin amal salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah, qal wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada hari-hari yang amalan soleh yang paling disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan hari-hari ini. Baginda Nabi masukkan 10 awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya ke? Nak sampai begitu. Nabi menyebut sampai sahabat tanya, kalau jihad macam mana Rasulullah? Takkan jihad pun tak boleh menandingi 10 awal Zulhijjah ni beramal? Kata Nabi, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad dengan hartanya, kemudian dia tidak langsung kembali. Itu boleh jadi setara. Maksudnya tuan-tuan tahu hadis ni, nak dapat kelebihan luar biasa, malam ni pakat dengan kawan, siapkan kereta, naik kenderaan, pergi Palestin, jihad. Tahu tu tak balik, mati kat sana. Mudah-mudahan baru dapatlah macam ni. Tapi tak payahlah kita nak pening-pening kepala, doa kita kepada mereka, tinggal lagi kita beramal. Jadi apa nak buat muslimin muslimat? Kata Nabi SAW, min ayyamin min ayyamid dunya ahabbu ilallahi an yata'abbada lahu fiha min ayyamil ashr ya'dilu siyamu kulla yawmin minha bi siyami sana wa qiyami kullu lailatin minha bi qailatil qadr. Kata Nabi SAW, tiada hari-hari yang paling disukai oleh Allah untuk seorang melakukan ibadah kepadanya selain 10 hari dalam Zulhijjah. Puasa setiap harinya menyamai puasa setahun. Kan? Jadi kita ada 3 hari lagi. Jadi saya sangat menyarankan yang sehat ya, tak ada apa-apa penyakit, puasalah. Kalau boleh mula esok, lusa, tulat, puasalah ya. Esok hari Isnin, 8 Tarwiyah, 9 Arafah. Arafah jangan tak puasa. Kalau sakit sikit-sikit tu puasalah kalau boleh. Sebab puasa Arafah ni pahalanya sangat besar. Siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah aku berharap Allah mengampunkan dosa tahun sebelum dan tahun selepasnya. Ambil peluang tuan-tuan, jangan sampai tidaklah ya. 9 Zulhijjah, hari Rabu insya-Allah. 1. Kemudian kata Nabi SAW, dan qiyamul lail, setiap malamnya menyamai qiyamul lail pada malam Al-Qadar. Masya Allah. Ambil peluang tuan-tuan ya, sungguh-sungguh. Dan apa lagi kita nak buat? Kata Nabi SAW, satu riwayat, satu lagi, lepas tu saya buka kitab. Ma min ayyamin a'zama indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min ayyami 10 Zulhijjah aw qala hazil ayyami fa'akthiru fihinna min at-tasbih wa at-takbir wa at-tahmid wa at-tahlil. Kata Nabi SAW, tiada hari-hari yang lebih agung dan disukai oleh Allah untuk beramal soleh pada selain 10 hari ini, yaitu 10 hari daripada Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah tahlil, takbir,
Tasbih, takbir, tahlil, tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Ya, jadi kita duduk menung aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berterusanlah tuan-tuan, kerana ganjaran pahalanya sangat luar biasa. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi pesan jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Sebab dosanya pun berganda-ganda kerana kita tidak menghormati salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Ya, salah satu mutawaliyat, tiganya berturutan. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu Rejab. Jadi kalau dulu orang-orang Arab tuan-tuan, kalau masuk 3 bulan ni memang gencatan senjata sepenuhnya, tak berani berperang tuan-tuan. Kalau orang Jawa cakap, orang berani gaduh, orang wani ada perangan, angkat senjata, sorak menang kape. Saja cakap Jawa dengan tuan-tuan lah. Kalau ada yang Jawa lah, tengok semua macam orang Syria je. Tuan-tuan ya, kalau disebut tuan-tuan, kalau mereka sedang dalam keadaan tawaf, ini puak-puak ni, kabilah ni tuan-tuan, dan riwayat menceritakan, kalau seorang berjumpa dengan satu orang, sedangkan dia tahu orang ini yang sampai pernah dikatakan membunuh bapa orang ni, dah bagi tahu. Kan? Katalah bapaknya dibunuh, dia tahu pula yang bunuh si fulan. Jumpa pula dalam bulan 3 bulan ni atau 4 bulan ni tuan-tuan, sampai peringkat kalau kata tengah mengerjakan haji ke tak mengerjakan haji, kalau jumpa dia akan bahasa mudah kata gini, nasib baik kena bulan haram kena ngorak tak pedal dah semua dah, tak pandes dah semua dia kata. Sebaik aku berjumpa dengan kamu di dalam bulan-bulan haram ni, sebelum lagi zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pensyariatan haji bermula paling rasmi sempurna mula zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini. Jadi kalau bulan tu gencatan senjata, tidak akan berani bergaduh dan berperang kerana mereka sangat takut murka Allah. Jadi kalau jumpa orang yang bunuh bapa dia orang pun, kalau kita jangan kata bunuh orang yang kita tahu pernah terajang bapa kita, nak aku terajang dia terus je. Tapi oleh kerana di dalam bulan Zulhijjah ataupun bulan haram yang lain, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara macam itu. Sangat luar biasa mereka memuliakan bulan-bulan haram. Ya? Jadi kita ni alhamdulillah diberikan peluang dan ruang berada baki 3-4 ini tuan-tuan, ambil peluang tuan-tuan, jangan sia-siakanlah. Ya, lepas mengaji kuliah malam ni, lepas Isyak kalau boleh jangan balik, minimum sembahyanglah sunat ba'diyah, sembahyang sunat hajat ke, taubat ke. Kalau kita yakin boleh bangkit malam, kita witir. Kalau tak ada, ya buat witir terus. Ya, sebab pahalanya sangat luar biasa. Sementara Allah beri peluang. Kalau dah cukup masa Allah jemput, nak macam mana? Macam hari ini orang kampung saya, lorong saya hari ini tuan-tuan, ya, patutlah senang kata meninggal petang tadi, dalam pukul berapa tadi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dia. Patutlah dah lama tak nampak Wak Haji ni. Orang ni baik, sangat baik, suami isteri baik tuan-tuan, berumur. Memang tak nampak kat masjid dah berapa, kita nampak. Kan rupa-rupanya masuk dalam grup tadi dikabarkan meninggal. Ya, tadi sempatlah walaupun dah petang tadi sempat bawa daripada hospital, kemudian dimandikan di masjid tempat saya. Mungkin sama juga dengan tuan-tuan lain. Kebanyakannya alhamdulillah masyarakat sudah boleh menerima supaya pengurusan jenazah diuruskan di masjid. Kebanyakan macam itulah. Kalau dulu kadang-kadang tak boleh nak kat rumah sebagainya. Bukan tak boleh tuan-tuan, tapi kadang-kadang di segi pengurusan kan kita ambil yang memudahkan keluarga dan sebagainya. Tak salah pun kalau di rumah dekat tadi petang, kemudian lepas pukul apa tadi dah 5, dekat 5 pukul 6 kot, 5.30 lebih ya, dah paus tuas jenazah kemudian dimakamkan petang tadi ya. Jadi teringat pengajaran imam sebut ambillah pengajaran depan mata kita. Jadi kita pun ambillah pengajaran walaupun bukan depan mata kita, tetapi kita berada di 10 awal Zulhijjah, manfaatkan. Sebab tak ada jaminan pun kita akan berjumpa dengan 10 Zulhijjah yang akan datang, 10 hari Zulhijjah akan datang insya-Allah. Baik tuan-tuan, jadi perbincangan kita tuan-tuan merujuk kepada perbincangan fiqh munakahat, bab nikah kahwin. Secara asasnya tuan-tuan, ada 3 ilmu asas yang kita kena mengaji sebagai seorang muslim. Mukadimah
Asas ni nak membawa kepada cerita ni supaya dia buat satu persepsi, aku mengaji ni bukan nak kahwin. Jangan macam itu. Jangan, itu kesilapan yang sangat besar tuan-tuan. Sangat besar. Sebab saya nak bagi tahu, kita mengaji ilmu ni, ada ilmu yang kita kena amalkan, ada ilmu yang kita kalau boleh jangan amalkan, ada ilmu yang kita kena tahu. Sebab dia melibatkan syariat Allah. Jadi sebagai seorang muslim, dia ada 3 ilmu asas yang mesti kita kena belajar berterusan, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampailah ke liang lahat. 3 ilmu asas. Pertama, ilmu berkaitan dengan akidah. Saya yakin di sini ada mengaji, belajar, faham betul, hati-hati jaga akidah. Ini pokok asas kehidupan sebagai seorang muslim. Targetnya, hujungnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pada siapa yang akhir kalamnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dia mati di syurga. Tapi bukan senang nak mengucap kalau tak solat, makan benda haram, kemudian lawan mak bapak. Tuan-tuan, ini benda-benda sangat berat. Mati di hujungnya dalam keadaan sukar. Lepas tu mengaji. Dan saya nak sebut akidah ni, akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Itu je nak pesan. Jangan lari daripada yang ini. Kalau lari daripada ini tuan-tuan, sesat lah senang kata gitu tuan-tuan. Kan? Sebab tu saya nak sebut dalam kuliah saya, selain daripada kita sebut fakta, tapi kita nak sebut di segi hakikatnya, isu yang berlaku, yang memang depan mata kita pun kadang-kadang. Walaupun cerita bab nikah kahwin ni tuan-tuan, saya akan sebut walaupun dalam akidah. Seorang perempuan telefon kita masa saya dekat Petaling, Ustaz, saya nak minta nasihat. Kenapa? Saya baru kahwin, baru saya tahu suami saya terlibat dengan ajaran sesat. Apa nak buat? Jeng. Dia cerita betul. Yang terakhir tu juga dia kata, saya kata mana puan tahu suami puan ni dalam masalah ajaran yang bercanggah lah, kan, sesat ni. Saya tengok solat dia lain lah Ustaz. Sudah, solatnya lain. Kemudian dia sembang-sembang, dan saya yakin dia ni orang Syiah. Payah dah tu. Orang Melayu Syiah pula. Lepas tu jangan kata orang Iran, orang Yaman, orang Iraq. Jangan kata gitu tuan-tuan. Ustaz Lutfi, Ustaz Hanan Jurunikah, kita dah pesan, siapa yang nak kahwin dengan foreigner, cuba cek syahadahnya, tanya dia, tak ada masalah. Sebab sekarang dah banyak kali kita jumpa, rupanya dia Syiah. Ngaku depan-depan kita kat kaunter tu, bila foreigner kan. Berapa kali saya dah jumpa dah. Saya kata, minta maaf tuan, may I know are you Sunni or Syiah? Dia kata, I'm Syiah. Direct dia cakap tuan. Jadi saya pandang yang ke satu perempuan tu macam mana puan. Dia dah tahu dah, dua-dua ni dah tahu dah, bahawa Selangor khususnya Malaysia amnya tidak membenarkan perkahwinan dengan orang Syiah. Ini cerita betul. Sebab kita tidak boleh bertolak ansur dengan masalah akidah. Tak boleh tolak ansur tuan-tuan. Jangan. Kalau ngaji sejarah lagi tuan-tuan, tengok keluarga Ammar bin Yasir, macam mana dia mempertahankan akidah sampai peringkat istrinya, iaitu yang Sumayyah Syahidah pertama di bumi Allah Ta'ala ini, ketika mana dia disula oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu kerana tidak mau menyembah berhala dan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan akidah yang sebenarnya. Dibunuh tuan-tuan. Kemudian Yasir dibunuh tuan-tuan di hadapan anaknya yang kecil Ammar. Kesian tuan-tuan. Nabi SAW hanya mampu melihat ketika itu dan berdoa, fasabru ala Yasir innallaha mau'idukum bil jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya Allah janjikan kamu dengan syurga. Sikit dia sakit sekejap, lepas tu zup masuk syurga Allah SWT. Sampai mencitu tuan-tuan pertahankan. Sebab tu sama juga tuan-tuan, kalau tak ada tuan-tuan, rumah tangga confirm akan huru-hara tuan-tuan. Itu yang saya jumpa selama berbelas-belas 20 tahun lah saya tolak bagi campur. Masuk JAIZ tahun 2001 tuan-tuan, sampai sekarang seingat saya lah plus minus 20 tahun jaga bab-bab keluarga ni tuan-tuan. Dengan rakan-rakan kita yang lain lah, ramai tuan-tuan. Tapi itulah yang kita cuma geleng kepala kerana kita tak tahu nak buat macam mana lagi. Kan? Tapi tetap kena beri nasihat, pandangan. Ini menyebabkan soal hukum. Nanti saya akan terangkan benda ni akan datang insyaAllah. Yang kedua berkaitan dengan syariat. Syariat ini bagaimana Allah Ta'ala memberikan panduan. Tuan-tuan beli kereta baru, salesman kata, okey tuan, tadi ada kereta baru, ini ada buku panduan manual. Macam mana tuan kena baca, tuan akan faham kereta ni, jagalah kereta dengan baik, insyaAllah tuan akan selamat, insyaAllah. Dia cakap begitu, simple aja. Sebab saya ingat tuan-tuan banyak yang ada pengalaman kereta baru kan.
Dia akan bagi tahulah insya-Allah. Kalau motor mungkin motor-motor besar dia akan bagi tahulah. Kan supaya kita pandunya betul. Sama juga kita. Asasnya Allah Taala jadikan kita wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tak ada lain ciptanya Allah Taala ni, kita ni dicipta Allah Taala ni, tak ada lain. Tujuannya untuk mengabdikan diri dia. Mengabdikan diri kita kepada Allah Taala kan. Asasnya tentulah sumbernya Quran. Itu Quran hadis tu confirm. Tapi nak supaya kita cantik perjalanannya kan sebagai manusia ni, berpadukan syariat. Dia ada 4 yang besar. Pertama, ibadah. Sibuk macam mana pun tetap kau kena ibadah dengan Allah Taala. Sebab itu hubungan kau dengan Allah Taala. Kau jaga hubungan dengan Allah Taala, kau bahagia, keluarga kau bahagia, masyarakat kau bahagia. Jaminan Allah. Fazillah ya faska. Simple aja. Sebab tu saya cakap terus terang, orang yang jaga solat insya-Allah rumah tangganya bermasalah pun tapi masih boleh dijaga lagi. Tapi kalau rumah tangga yang tak solat langsung, baik suami, isteri, anak-anak tak solat tuan-tuan, rumah tangga bermasalah ni sangat luar biasa masalah ni. Sampai peringkat akan berlaku benda-benda sihir akan berlaku dalam keluarga, terlibatkan suami isteri dan sebagainya. Saya akan ceritakan nanti. Faham tak? Sempat lah. Masih mukadimah je tuan-tuan nak beritahu. Sebab nak beritahu penting jaga solat. Kerana itulah cara bagaimana kita mengikat hubungan kasih sayang antara suami isteri, anak-anak, cucu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Itu ibadah. Ibadah tu tuan-tuan tahulah, ibadah yang wajib, yang sunat dan sebagainya, termasuk rukun Islam dan sebagainya. Dan yang kedua, ilmu berkaitan dengan muamalat. Saya kira tuan-tuan pernah mengaji, belajar. Basic-basic pun jadilah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang Allah sebut sampai peringkat dia kata apa yang Allah Taala menghalalkan, mengharamkan riba kan, menghalalkan jual beli itu ada tata caranya. Lagi sekarang sistem ekonomi, sistem jual beli yang moden yang kita tak terfikir zaman kita kecil-kecil dulu. Zaman kecil-kecil tuan-tuan lagi lah yang umur 60-70 memang lagi tak terfikir. Kan? Zaman saya kecil-kecil dulu, senang kata kalau 20 tahun dulu tak terfikir ada Shopee, tak terfikir. Kan? 30 tahun dulu tak terfikir Shopee, tak terfikir pun. Senang kata tak terfikir Shopee tu 30 tahun dulu. Sebab sekarang saya dah umur 46. Saya dah 46 tuan-tuan. Maknanya kalau kata Shopee ni plus minus katalah baru 6 tahun, lebih kurang katalah 6 tahun. Maknanya 40 tahun ke bawah dulu tolak umur baru balik 15 tahun, berikan 15 25 tahun tak terfikir pun ada Shopee tuan-tuan. Tak terfikir pun. Tak terfikir pun online ni tak terfikir. Sebab kita dulu manual. Ada duit nak beli barang, naik motor, naik basikal, kalau dekat jalan kaki, pergi kedai, nak beli apa, gula garam, beli, bayar tunai. Hari ni tak bayar. Tahap sampai paling malas, tahap jebonnya malas, kita baring, bang nak masak beras habis, penat, rumah tingkat 5, pegang handphone je, ni tin 10 minit sampai beras depan rumah. Nampak tuan-tuan? Terfikir tak? Sampai beras boleh datang sampai depan rumah. Bukan depan rumah, dapur lagi. Assalamualaikum bang, ni barang dah sampai dah ni dah. Pergi dapur. Itu dah tak sampai kat itu, dapur terus. Punya tahap jebon memalasnya tuan-tuan. Dulu kita ada kecil, selalu tu ada. Mana ada? Mekol lah beras tu. Kalau kedai tu yang kena basikal lah. Kalau mekol jalan kaki lah. Kalau arwah nenek saya dulu kedai dengan rumah jalan kaki je, ada 300 meter je. Jalan kaki kedik dengan adik-adik, dengan sepupu sepapat pergi rumah satu kedai tu kan, jalan kaki kan dekat lah rumah nenek saya dengan rumah dengan kedai tu dekat. Kalau rumah saya agak jauh sikit lah kan, dia bersekal lah paling kurang. Sekarang ni tuan tak terfikir lagi akan datang, kita tak tahu lagi tuan. Silap nak kata, bukan kata beras, hari ni dah siap makan dah, tinggal makan aja. Bang malas masak lah, tak apa, pegang handphone, nasi bukan sampai pintu, atas meja. Assalamualaikum bang, Grab sampai ni, pintu buka, letak atas meja. Terfikir tak kita tuan-tuan 30 tahun tu? Tak. Tapi semuanya dibahaskan dalam kitab fiqh. Kita ngaji. Sebab silap tak kena gaya, bimbang cara kita menguruskan boleh jadi haram. Betul? Buktinya tuan-tuan, baru ni viral. Kan? Kita cantik. Okey, kita order, dia persediakan, dia hantar, dia bayar kan, dia hantar, cantik. Tapi baru ni viral, kita grab kan. Kesian dia.
Tuan-tuan, viralkan tuan-tuan. Dia hantar makanan, dia kata tinggal kat luar, tinggalkan duit. Rupanya duit yang dibagi adalah duit tak betul. Kita perhatikan, dia kata duit buruk, kalau buruk duit laku tak apa. Saya tengok ni bukan duit ni, menipu. Sampai begitu tuan-tuan. Dan kawan tu tak halal. Kena ingat, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Tunggulah engkau. Tapi orang tak takut neraka tu jadi begitu. Sama juga suami isteri, mak bapak tak takut neraka. Nanti kita akan bincang nanti insya-Allah. Dia ada kait pusing tu. Muamalah kena mengaji. Kemudian masuk bab munakat ni yang kita ngaji nikah kahwin ni tuan-tuan. Saya sebut ada satu tempat, saya tak sebut kat mana, Selangor. Kita buka munakat pasal kita ngaji kitab. Bila ngaji kitab ni dia safah by safah. Maknanya satu musrat ke satu. Safah adalah safah, satu. Kecuali kalau kita ceramah perdana lain, kita forum lain. Kan? Tapi kalau kita berkitab memang katanya kita baca satu-satu. Kalau agak yang biasa mudah faham laju sikit. Tapi kalau mula hukum hakam kena bahas supaya kita faham. Sebab ini melibatkan hukum Allah Ta'ala. Daripada dia mula nak kahwin sampailah kalau bermasalah rumah tangga, fiqh bahas. Kalau tak tuan-tuan, tanya ni juru nikah kita ni, berapa ramai pernikahan yang tak boleh disokong? Berapa banyak pernikahan yang akhirnya ke mahkamah? Dah bagi tahu nak saya wali, cek surat nikah mak ayah palsu. Surat nikah mak ayah rupanya anak tak sah taraf. Dah nikah pun terpaksa bubarkan perkahwinan. Ni tangan saya ni tuan-tuan. Nanti saya akan cerita satu ketika nanti. Yang sokong, yang luluskan, yang kahwinkan, panggil balik, buat report hantar ke mahkamah. Dalam tempoh 2 minggu tuan-tuan. Ni tangan ni. Kalau boleh cakap tangan ni tuan-tuan. Sedih tuan-tuan, sebab dia memalsukan dokumen. Sebab itu kita sangat tidak bertolak ansur dengan beberapa dokumen resmi. Urusan nikah, surat nikah mak bapak tak ada, sorry, kita mahkamah. Nak mengamuk entak meja, entahlah, saya tak ada masalah. Tanya Ustaz Lutfi, saya lalu saya cerita kan, klien koyak borang depan saya, marah staf saya, bodohkan staf saya kat pejabat agama kaunter OIC itu. Biasa. Tapi ujungnya kita sabar. Hukum tu tak hukum. Datang pejabat agama, dia nak submit, tak bawa surat cerai asal, takkan diluluskan. Apa nak jadi, jadilah tuan-tuan. Sebab dia terkait dengan undang-undang. Saya akan sebutkan sikit-sikit undang-undang nanti tuan-tuan. Datang tak ada surat asal cerai, no. Surat mati suami asal tak dia bawa, no. Surat isteri mati asal tak bawa, no. Pasal kita sudah ditipu oleh sebagian masyarakat dengan tipuan yang sangat luar biasa. Saya kata serang. Luar biasa bukan sekadar dia buat surat cerai sendiri, itu dah banyak. Ini ditipu kita Ustaz Lutfi, ini cerita betul ini berlaku ni. Dia boleh palsukan dokumen surat cerai adik dia, tapi bukan berlaku di negeri Selangor, dekat dengan tempat di Selangor. Dia palsukan, dia tu perempuan, isteri orang, dia palsukan surat nikah, surat cerai adik dia tu, pandai-pandai debat, keluar sebiji surat cerai, pergi submit dokumen nikah, sedangkan dia isteri orang. Apa begitu tu? Jadi dia bernikah, dia bersetubuh, nak kata syubah, tak, haram. Yang tak tahu tak apa, yang dia tahu berzina, tanggunglah kau setiap kali kau berzina, kau standby lah dia rejam oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti kalau tak bertobat. Tapi orang main dengan hukum tuan-tuan, cakap tu serang. Nampak ada ya, itu kita mengaji. Ini pentingnya kita mengaji mendekat. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dah bercerai, lebih daripada 3, duduk satu rumah, relax aja. Baru ni saya satu program, baru ni tuan-tuan, saya tak sebut kat mana, bila soal jawab keluar, dia kata ustaz minta pandangan. Ada orang mainkan hukum nikah kahwin ni. Dia kata apa? Dia kata dia nikah cerai tuan-tuan, dah 4 kali tuan-tuan dia bercerai kahwin lagi. Apa benda ni? Saya kata takkan sampai dokumen, ada dokumen, dia tak tahulah dia buat macam mana tuan-tuan, sampai orang tak perasan. Sebab sebelum ni boleh tipu-tipu lagi, sekarang tak. Kita dengan spin tak. Ustaz tuan datang ke pejabat agama, submit dokumen, kita tekan aja, kita tahu sejarah nikah tuan. Berapa isteri, berapa anak. Anak kita boleh rujuk dengan satu cara lain. Tapi tekan kita tahu isteri ada berapa. Kan? Isteri ada berapa sekarang? Senyum aja macam lebih 2. Kita tahu tuan-tuan, janganlah tipu. Dulu ya boleh tipu. Sebelum NCR online pun masih dia boleh tipu lagi. Tapi dulu manual memang terang-terang dia boleh tipu. Simple contoh tuan-tuan, katalah contoh tuan bercerai dulu punya cerita bawah tahun 2010 manual kan, 2010 manual. Katalah tuan datang pejabat agama, katalah isterinya dah bercerai, okey, dia bawa surat cerai yang pertama.
Okey, kita pun diuruskan apa? Lepas tu diam-diam dia buat salinan baru, kata hilang. Dia tak mau negeri Selangor, dia kahwin satu negeri lain, 2 isteri. Kemudian ngaku lagi hilang, buat lagi salinan. Sebab kita tidak ada sistem. Kita pun print sampai 3 kali. Cuma kalau lebih 2 kali kita akan buat asas-asas sikit. Berapa ramai isteri dia boleh buat, tuan-tuan? Cakap tu serang. Hatta sekarang ni pun, tuan-tuan, kita boleh lagi kalau nak menipu. Salufi kalau nak tipu orang senang kan. Boleh kau tim lah dengan siapa kata tuan nak nikah 2 kan. Boleh bincang ni, ada cara dia. Lagi-lagi dengan aku. Boleh, cakap je. Bayar je kalau enggak, tuan-tuan. Cerita betul. Tapi Islam tidak boleh mengajar begitu. Berapa ramai hari ni yang menikahkan anak, rupanya bila anak tu dah kahwin, dah ada anak, dah ada cucu, rupanya baru dia tahu dia tu sendiri ada bapa tidak sah taraf. Nikah anak tak sah, bubarkan perkahwinan. InsyaAllah. Ini saya minta maaf. Apa saya bagi contoh ni, tuan-tuan, ini cuma contoh yang benar-benar dah berlaku dah. 99% ada cerita benar. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab kita nak berikan gambaran inilah sebahagian masyarakat yang kurang mengambil berat tentang hukum hakam agama, tuan-tuan. Orang perempuan, minta maaf ya, yang berstatuskan janda, balu kat depan kita, selalu tiba selagi kena. Bila nak sign, biasanya nak kahwin ya? Ya. Pernah kahwin ke sebelum ni? Ya. Oh, sekarang ni status janda ke balu? Ya, janda. Okey, datang dengan siapa? Pasangan. Walinya mana? Ustaz, saya janda lah. Nampak? Pernah jumpa Ustaz? Tanya ni. Saya janda Ustaz. Kenapa nak wali-wali lagi? Payah perempuan macam ni. Ni elok disantau je ni, tuan-tuan. Jangan buat haram aku main ni, tuan-tuan. Nampak? Dia fikir kalau dia janda, dia baru tak perlu wali. Ngaji kat mana? Nanti kita jumpa bak wali, tuan-tuan. Bak wali ni, kalau sampai bak wali ni, saya ingat 2 kali raya korban baru sampai kot, saya rasa. Yelah, sehari ngaji kita dapat 2 serat. Tak apa, tak ada masalah. Sebab tu, tuan-tuan, bagus ada kitab ni pun sama. Ni tok guru saya almarhum, mudah-mudahan rahmat ampunkan dosa dia. Orang alim ni, ya, Profesor Datuk Dr. Saleh Ahmad almarhum, abang kepada bekas YB menteri kita. Saya sempat mengaji belajar dengan dia, tuan-tuan. Kuliah tafakur dengan dia. Banyak ilmu yang kita ambil. Kita ada jariah sangat luar biasa orang. Kan? Bagus ni boleh jadikan rujukan. Tak ada masalah. Tapi saya minta maaf lah sebab saya akan guna kitab ni, sebab saya dah biasa kitab ni lah. Ini pun jilid yang baru. Jilid yang lama besarnya macam ini, tuan-tuan. Ada kau dah macam lempeng dah. Kan? Saya dah biasa ni. Jadi kalau ada kitab ni kita guna tambahan yang ini. Tapi kalau tuan-tuan nak pegang yang ini pun boleh, tak ada masalah. Cuma muka surat dia lari sikit. Tak ada masalah. Kita mengaji, tuan-tuan. Ya, pasal kita akan jumpa dekat situ perlunya wali dalam perkahwinan. Jadi tak ada isu janda balu ni, tuan-tuan. Janda ke balu, cuma beza kalau janda dengan anak dara lain. Anak dara yang walinya wali mujbir dengan ghairu mujbir ni lain. Ini bukan undang-undang, ini hukum. Dia macam tu. Kan? Kalau anak kalau kata ada wanita, katalah adik tuan-tuan ke kakak tuan-tuan ke, kan, kalaupun dia anak dara lagi, kalau dia nak kahwin, dia mesti memberi izin kepada wali, atau wali tu mesti minta izin untuk dia nikahkan. Kalau dia nikahkan juga tanpa izin perempuan tadi, walaupun adik kandung kita, nikah tidak sah. Ini hukum, bukan undang-undang, hukum, tuan. Kerana isu ghairu mujbir. Mujbir ni lain. Orang yang ada full power. Bapa, datuk dan ke atas boleh kahwinkan anak, cucu, cicit tanpa izin, hukumnya sah. Hukum fiqh. Kalau tak puas hati, cerita mahkamah. Ada klien, Ustaz, tak puas hati Ustaz. Oh, dengan hujah dia, bawa kitab jumpa kita Ustaz. Saya kata bacalah sendiri, tak ada masa kau nak baca. Kalau tak puas hati, ceritakan mahkamah. Tak ada masa. Bawa kitab berapa banyak nak sembang kita. Berapa jam aku nak hadap dia. Nampak, tuan-tuan? Bagus ngaji belajar, tak ada masalah, okey je. Kan? Ini contoh, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang dah ceraikan isteri tak mengaku, naik mahkamah, ubah statement. Saya mula-mula kena kat Hulu Langat dulu, tuan-tuan. Cerai 2 kali depan saya tak mengaku, naik mahkamah dia tak mengaku, mahkamah Sapina saya. Sapina saya, tuan-tuan, depan hakim. Hakimnya pun jadi kawan saya kat Bangun Ajar sekarang ada ni, tuan-tuan. Bukan, itu hakim yang lain. Saya ingat lagi nama Hakim Mahyudin namanya. Dia panggil saya, tuan-tuan, di Sapina saya. Kerana apa? Suami ubah statement. Bergaduh depan saya, cerai depan saya. Laki bini tu kita counselling tu, bergaduh, dia cerai 2 kali depan saya. Dia tak ngaku, ubah statement dalam mahkamah. Depan saya dia bergaduh, dia ceraikan isterinya. Kalau tak salah lafaznya, saya ceraikan awak 2 kali. Disebut 2 kali, tuan-tuan. Kita catat.
Dalam mahkamah diubah statement, saya nak ceraikan awak. Mana boleh? Satu perkataan membawa hukum yang berbeza, tuan-tuan. Contoh. Ini mukadimah ni sampai isyak dah ni, memang tak buka kitab lagi, tuan-tuan. Tak nak bagi jelas, perlu kita mengaji bab syariah ni, tuan-tuan. Sebab ni melibatkan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya suka bagi kerja sikit pada tuan-tuan. Siapa yang tuan-tuan nikah dekat Perak, dapat kertas saiz surat nikahnya besar ni lah, lebih kurang kot. Ni pun besar, tak besar, ni besar sangat. Dia saiznya macam ni lah, lebih kurang kitab ni macam ni. Dia beritahu ini warna hijau pokok pisang, tolong datang balik pejabat agama. Saya pesan tu je. Saya sebut ni tuan-tuan, beberapa tempat akhirnya dia datang jumpa PM kita, "Ustaz, tengok surat nikah saya Ustaz, WhatsApp." Saya kata geleng kepala. Tanda tangan imam juru nikah tu saya hafal. Saya hafal tuan-tuan juru nikah tu. Kalau itu nikah, tolong pergi pejabat agama lagi tuan-tuan. Silap tak kena gaya, pernikahan yang tuan-tuan lalui dah 20 tahun, 30 tahun, nikah tak sah. Dia cakap tu serang sebab hukum kita tak ada tolak ansur. Sebab kita menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh banyak lagi kita akan cerita. Ini semua dah kitab fiqh. Kemudian yang terakhir bab jenayah, mengajilah bab jenayah supaya kita faham hukum hakam Allah. Basic, apa dia hudud, apa dia qisas, apa dia ta'zir, apa dia diyat. Dapat basic-basic pun jadilah tuan-tuan, supaya kita faham hak Allah, tak mempersendakan hukum Allah. Dan yang ketiga, ilmu berkaitan dengan akhlak. Sebab tu saya yakin kat sini mengaji kitab Ihya Ulumuddin mungkin ada, Tanbil Ghafilin pun ada kan. Bacalah kitab-kitab begitu, sangat bagus. Kerana ini melibatkan pendidikan ilmu kejiwaan, tasawuf, senang kata gitulah. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini penting sangat tuan-tuan, ngajilah kitab supaya akhlak kita ni sentiasa baik. Pertama, akhlak kita dengan Allah Ta'ala, akhlak kita dengan baginda Nabi SAW, dan akhlak kita sesama makhluk. Itu pecahannya banyak lah. Kita mengaji tuan-tuan, insyaAllah. Walaupun maghrib isyak tak lama pun kan. Saya kalau maghrib, kuliah maghrib ni tuan, kuliah maghrib saya lah, sebab isyak ni lewat sekarang kan. Kalau biasanya kalau saya kuliah maghrib isyak, kalau azan berhenti 5 minit saya berhenti dah. Saya tak ada lama-lama dah kuliah maghrib. Lagi-lagi kalau hari kerja. Sebab kalau misal kata hari kerja, maghrib, isyak, azan, lajak lagi sampai setengah jam, minggu depan, bulan depan Ustaz datang, orang cabut. Ni berlaku dah Ustaz? Berlaku Ustaz. Ada satu ustaz tu semangat kuliah, dia memang jenis lajak tu gila-gila tuan-tuan. Kat masjid tu dah hari-hari dia kuliah, dia pun kuliah tapi semangat, kita faham. Tapi dia punya lajak tu lama sangat. Orang berbunyi tuan-tuan. Orang berbunyi. Kalau yang macam tuan-tuan biasa mengaji ilmu, biasa tak ada masalah. Tapi yang jarang-jarang baru nak berjinak-jinak datang majlis ilmu, datang kuliah malam ni gasak sampai 9.30. Bulan depan dia tengok jadak ustaz 9.30. Tak boleh. Lari dia tuan-tuan. Rugilah kan. Jadi berpada-pada. Kecuali lah kalau forum kita dah set minda 2 jam. It's okay, tak ada masalah. Sebab tu saya jarang lama-lama. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan, ni Tok Guru besar kita ada ni, tanyalah ni. Sebab tu kalau saya tak datang kuliah, Ustaz tolong ganti. Saya yakin tak ada masalah. Cuma bezanya dia penolong pendaftar, saya pendaftar. Itu je bezanya tu. Kerja lain sikit. Dia sokong, saya lulus. Itu je. Kahwin, sama, dia kahwinkan, aku kahwinkan. Bezanya dia dah kahwin-kahwin. Dia, aku baru sekali. Kan? Saya baru kahwin sekali. Dia agak dua kot. Agak saya lah. Kan? Tapi kerja sama kahwin. Ustaz hari kahwinkan orang ni. Ada kahwinkan? Ada. Saya pun ada 2 pasang tadi. Itu pun gantikan seorang imam bergaji. Lepas tu ada minta sahabat tolong gantikan juga tadi. Tak apalah. Mudah-mudahan kalau jadi suami isteri yang baik, dapat pahala sikit-sikit jadilah, insya-Allah. Baiklah muslimin muslimat, wa itu mukadimah saya sikit malam ni. Jadi macam mana pun saya tetap akan buka kitab kita start malam ni dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mengaji ini adalah hasil tulisan daripada orang-orang yang alim yang mengarang kitab ini. Mudah-mudahan dia ada 3 orang guru besar ni tuan-tuan ya. Kitab fiqh manhaji ini, fiqh manhaji ini di atas kitab Imam mazhab Syafi'i. Dia ada 3 orang untuk guru besar dia yang mengaji tuan-tuan ya, iaitu yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bugha ya, Dr. Mustafa Al-Khin, siapa satu lagi ni, Ali Syarbaji ya. Ada 3 orang ni tuan-tuan
ya, mengarang kitab ni dah ringkas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa kitab asalnya, tak terbaca gitu. Saya ingat satu bab 3 kali kari korban baru habis tuan-tuan. Tapi sesuai dengan kita ni tuan-tuan, kita mengaji. Sebab kadang-kadang kita baca, saya pun masih tengok lagi tuan-tuan, tengok lagi. Karena ada benda, ada isu-isu yang kadang-kadang di luar kotak pemikiran tuan-tuan, di luar kotak pemikiran berlaku juga, jam juga kadang-kadang tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita sama-sama niat mengaji dan belajar ya. Syekh, betul ada tu orang, 3 orang, Mustafa Al-Bugha, Mustafa Al-Khin dan juga Syekh Ali Al-Syarbaji ya, 3 orang. Ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dia kitab ni sebenarnya 8 jilid ya tuan-tuan, kitab ni ada 8 jilid. Kalau beli, tuan-tuan ada rezeki beli 8 jilid ni baguslah. Bab 1 bab suci sembahyang, bab 2 zakat, puasa, haji, umrah, bab 3 sumpah nazar, pemburuan, penyembelihan, akikah ya, bab 4 undang-undang kekeluargaan, bab 5 wakaf, jilid 5 wakaf, wasiat, faraid, bab jilid 6 jual beli, saham, riba, pertukaran mata wang, kontrak, sagwati, rundingan, hutang kan. Bab jilid 7 cerita pasal pinjaman, pelaburan, simpanan, gadaian dan sebagainya. Dan jilid 8 bab jenayah. Dia ada 8 jilid. Dan saya adalah 1-2 jilid ya. Dan saya bersama dengan tuan-tuan insya-Allah ya, akan bersama tak tahulah berapa tahun, pengalaman saya minimum 5 tahun baru habis. 5 tahun. Ya, sebulan sekali tolak puasa, dah tolak dah satu dah. Tu belum tolak aku punting tak datang lagi. Ni kan. Ni kan. Jadi kalau dapat 2 muka surat insya-Allah. Tapi tak apa, tuan-tuan ada kitab boleh baca, tak ada masalah ya. Walaupun kita ngaji mukadimah, tetapi insya-Allah persoalan yang ada tuan-tuan aju je. Insya-Allah saya jawab kalau boleh saya jawab. Kalau ada dia segan nak tanya, SMS je tuan-tuan, WhatsApp je. Saya suka. Saya bagi nombor, tuan-tuan SMS. Kalau ada soalan, SMS je. Nanti saya akan baca tengok. Boleh jadi walaupun kita baru mukadimah je, tapi tuan-tuan soalan, Ustaz saya nak tanya bab hadana soalan. Okey, saya jawab. Tak ada masalah. Insya-Allah yang mampu saya jawab ya, insya-Allah. Azan berapa minit? Lagi 2 minit. 3 minit. 3 minit 3 muka surat. Baik. Bab yang ke-12 sebenarnya tuan-tuan, dan kitab kita ni dia masuk bab yang kedua, bab nikah. Jadi apa yang kita nak bincang, saya bincang hari ni umumnya tuan-tuan. Yang kita nak akan bincang pertama bab nikah. Apa dia pengertian nikah, kenapa disyariatkan, dalilnya, galakan, hikmat. Yang ini biasanya saya baca sekejap je ya. Sebab kebanyakan pun dah kahwin yang datang kan. Kebanyakan dah kahwin. Kalau kurus kahwin lebih sikit kebanyakan dah kahwin dah. Yang kahwin 10 tahun 20 tahun. Yang ini saya dah 30 tahun ada ni. Ada 30 tahun. Berapa tahun dah kahwin dah? 32 ya. Yang baru ni berapa tahun? Yang baru ni. Mana tahu terlepas saya. Kemudian kita akan masuk bab hukum perkahwinan. Kemudian kita akan tengok bagaimana Islam memandang kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam agama. Islam sangat mengambil berat. Ada tata cara dia. Kemudian kita akan masuk bab perempuan yang haram dikahwini. Dia kena ingat bila haram kahwin ni tuan-tuan, nanti kita akan bincang kalau haram muabbad secara tak langsung sebenarnya dia mahram kita. Salam tak batal. Ada orang tak perasan. Yang itu nanti akan pelik-pelik sikit. Ustaz dengan adik tiri, dengan anak tiri itu, ini apa macam itu banyak kita jumpa. Memang banyak isu. Benda biasa mungkin biasa, tapi yang kadang-kadang jarang kita dengar. Oh boleh, oh tak boleh. Ini salam, ini tak boleh salam. Itu ada dia punya perbahasan insya-Allah. Dia sama. Kalau kita tak boleh kahwin perempuan tu, maka perempuan tu tak boleh kahwin dengan kita. Tapi tuan-tuan, beberapa kes kita temui dia sudah terkahwin dengan orang yang tak boleh dikahwini. Macam ada satu kes adik-beradik susuan terkahwin. Dan saya dengar cerita ni, dan dengan kehendak Allah Ta'ala saya berforum dengan satu orang hakim. Saya tak sebut siapa. Hakim tu cerita, dan dialah yang memfarakkan perkahwinan tersebut kerana disiasat rupanya yang terkahwin itu adik-beradik susuan dan dah ada anak pun. Ini cerita betul tuan-tuan, real. Bukan cerita-cerita yang kita sekadar teori saja ya, real. Ia keadaan yang benar lah insya-Allah. Okey, ada seminit lagi ya. Muazzin ya? Bukan. Muazzin dalam auto. Okey, insya-Allah. Ini dah azan ke apa? Bunyi tadi. Ingatan. Berapa saat? 10 saat. Okey, kalau 10 saat kita berhentilah insya-Allah. Apa kata sambung lagi dah 5-10 minit saya berhentilah. Wallahu a'lam.
Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sampai isyak. Terima kasih kepada muazzin kita. Laungkan azan, ingatkan kita solat. Kalau ikut catatan saya kena berhenti isyak ya. Tapi oleh kerana kali pertama ni tuan-tuan saya minta izin ni. Minta izin pengurusan ni minit ditambah insya-Allah. Okey, itu yang kita akan bincang insya-Allah. Kemudian kita akan masuk satu bab lagi, hukum poligami dan syariatnya. Kita kena mengaji. Nanti masuk dalam bab mukadimah perkahwinan dan soal pemilihan jodoh, soal peminangan. Kita akan masuk dalam satu bab yang penting, arkanun nikah. Kita kena mengaji sama-sama. Itu pun tajuk yang sangat penting dan tajuk ni panjang. Bab nikah ni tuan-tuan, pengalaman saya 2-3 masjid biasanya paling cepat pun 2 atau 3 lah, paling cepat lah dia habis kat situ ya, sebab dia memang perbahasan sangat banyak, isu pun banyak, saya kena ketahui lah. Kemudian nanti ngaji bab mas kahwin, cerita bab mut'ah ya. Kemudian nanti masuk lagi bab akad nikah dan kesannya, ini pun agak panjang juga tajuk ni ya. Kemudian nanti masuk bab fasah yang biasa kita dengar kan, fasah. Saya teringat tuan-tuan, lalu highway ni dalam minggu ni saya ada kuliah di Seri Gombak kot. Saya dalam highway ni, dalam jalan ni daripada Shah Alam tinggal sampai sini untuk pergi ke Duta tu, sepanjang jalan ni area ni sampai dekat sana tu, saya bercakap dengan seorang klien. Dia telefon saya, kata petang sikit lah telefon saya sebab nanti dalam kereta saya jauh lah sebab tengah sibuk, mesti dia call cerita pasal fasah. Dia tanya pasal fasah, cuma endingnya saya kata kalau keadaan puan macam ni saya tak syorkan fasah, buat je cerai biasa. Dia ada cara dia ya, cerai biasa yang boleh membawa kepada isu hakam. Ya, tuan-tuan ada masalah apa, tengok enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, boleh tengok kat handphone, tengok cerai, bab cerai ni bermula daripada Seksyen 47 ya. Kemudian nanti ada isu yang berkaitan dengan hakam di bawah Seksyen 49 yang hanya ada dia punya tata cara pelaksanaan hakam di negeri Selangor saja, negeri lain tak ada hakam lagi ya. Itu lebihnya sedikit di negeri Selangor ya. Kemudian nanti kita akan masuk bab talak pun. Ini talak ni pun panjang juga tajuk dia tuan-tuan. Kemudian masuk bab rujuk. Ni bab rujuk ni pun banyak gak isu. Ada sampai satu perempuan tu, dia nak saman saya masa saya kat Ulu Langat dulu. Saya daftarkan rujuk dia tanpa izin suami dia. Mengamuk perempuan tu macam gorila dia buat. Betul-betul dia marah saya tuan-tuan. Isunya simple. Saya daftarkan rujuk tanpa izin dia, sedangkan dia tak tahu. Dan hukum syarak pun rujuk tak ada izin isteri dalam iddah pun sabit rujuk. Dia tak tahu dalam undang-undang pun kalau isteri tak nak, tak setuju pun kita boleh daftarkan. Tak puas hati dia tuan. Saya akan cerita nanti insya-Allah. Sebab tu kita kena dengar ini isu semasa. Kemudian kita akan ngaji nanti bab ilah, zihar, li'an. Jangan main-main ilah, zihar ni kesan usah. Zihar ni termasuk dosa besar. Bukan bunuh orang, zina, mencuri, merompak dosa besar aja. Zihar pun termasuk dosa besar.
Orang yang melakukan zihar, kalau ada klien, saya dah jumpa dah beberapa kali dah. Saya kata saya dah nasihatkan, kalau tak nak isu ke mahkamah, bayar kafarah, tapi wajib bertaubat. Sebab dia termasuk dosa besar. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab, ada yang saya sebut-sebut ni. Okey, kemudian nanti masuk bab iddah. Bab iddah pun kadang-kadang saya pening-pening juga tuan-tuan. Tapi sampai sekarang orang perempuan pun masih tak selesai bab iddah. Dia pun tak tahu Ustaz iddah saya habis bila. Kita menung aku dibuat itu. Kan? Tak apalah, kita berkongsi ilmu insya-Allah. Kemudian nanti masuk bab yang ke-14, bab nafkah. Ini pun panjang. Bab nafkah yang menjadi isu besar rumah tangga hari ini, yang pergi mohon cerai mahkamah, majoriti isu nafkah. Majoriti. Dia melirik tuan-tuan. Isu kewangan aja automatik pergi isu nafkah. Betul. Dua-dua. Nafkah batin ada, nafkah zahir. Tapi banyak nafkah zahir. Tapi dia melirik dah ke nafkah batin. Nafkah zahir memang tak bagi ustaz, suami saya tak tahulah. Batin pun kadang-kadang dia selit bawah hujung tu. Saya pun fahamnya. Sebab tu klien saya, masa saya kat undang-undang keluarga, kat Petaling, kadang-kadang kita nak bincang. Saya pernah dekat Ulu Langat dulu tu. Masa tu saya baru kerja umur 25 tahun. Baru kahwin. Saya kat Ulu Langat kerja 3 bulan saya kahwin. Memang muda lah 25 tahun. Sekarang 46, 20 tahun jauh kan. Kan? Duduk bincang klien tu siap tanya dulu, ustaz dah kahwin ke belum? Betul je. Sebab dia muda kan. Saya kata dah. Kalau dah boleh cerita. Betul lah. Betul Kalau tak kahwin, ustaz tak kahwin nak cerita apa barang ustaz ni? Apa? Klien pelekeh kita. Dah sungguh betul. Nampak tak? Sebab ni cerita rumah tangga kan. Cuma bila kita dah kahwin ni, kita faham. Bezanya kita buat kerja hari-hari, kita faham, masyarakat boleh terima. Okay. Dan nanti masuk hujung-hujung bab tu, kita cerita bab hadanah, bab penjagaan anak. Tuan-tuan boleh tengok hari ni kat YouTube macam mana laki bini bergaduh berebut pasal anak kat mahkamah. Bergaduh kat mahkamah tuan-tuan, kat mahkamah Petaling tu, menjerit-jerit dekat luar mahkamah. Isu anak ni tuan-tuan. Ya. Dan yang terakhir kita akan cerita bab hadanah, bab penyusuan. Ada lagi belakang. Ya, bab hadanah, kemudian bab cerita penyusuan. Okey, kemudian nanti cerita bab keturunan, bab menentukan nasab. Yang ini yang biasa kita kadang-kadang jam untuk menguruskan kes-kes orang lama-lama dulu. So macam mana kita nak menentukan nasab. Kita pernah datang satu orang, dia nak dapatkan pengesahan status perkahwinan. Kita cek-cek dah tak ada dah. Memang yang tutut harta pun tak cucu-cucu. Kan? Tak tahu nak buat macam mana. Saya katakan kita berdasarkan fiqh lah. Ada tak bukti yang katakan dua atuk ni kahwin gini? Dia bawa satu saksi tuan-tuan daripada Kajang. Masa tu saya kahwin pejabat. Saya ingat lagi kat bahagian undang keluarga. Dia datang daripada, dia bawa saksi tuan-tuan, seorang lelaki tua di Kajang tu, yang kampung dia tu kampung Lieutenant Adenan tu. Saya ingat lagi tuan-tuan, kampung Lieutenant Adenan. Kan ada di filem kan Sungai Ramal kan. Dia tengok tak Lieutenant Aden? Tak tengok. Yalah orang jenis baca Quran aja, dia tak tengok dah. Sejarah. Dah kena tengok cerita tu. Cerita tu bagus. Kita Lieutenant Adenan. Saya bawa orang tu daripada situ. Dan orang tu yang dia bawa umur 70 lebih. Cuma kita tanya-tanya, cuma dia ingat dia memang kenal orang ni, dia cuma tahu orang ni kahwin. Maksudnya dia budak. Cuma dia tahu ada kenduri kahwin itu je. Yang lain dia tak tahu kahwin siapa, wali semua. Cuma dia tahu orang ni kahwin, itu je dia tahu. Okey lah. Sekurang-kurangnya. Isu faraid. Isu faraid pasal nak mengesahkan status perkahwinan. Sebab tu surat nikah jangan hilangkan. Sebab tu saya banyak kes kita jumpa Salutfi, bila dia buat carian dia kata bapak dah meninggal, tinggal emak, tak tahu nikah bila di mana. Bila kita cek rupanya jumpa daftar nikah. Kita jumpa daftar nikah, saya terus nasihatkan, ni bagi tahuan maknya kalau boleh sementara mak masih ada. Bukan doakan mak meninggal, jangan salah faham sebut. Kalau mak dah umur 70, kan umur kita kan amar ummati baina sittin wa sab'in kata Nabi. Umur umatku antara 60 70 je. Dan 70 buatlah, tolonglah buatkan surat nikah yang baru sementara mak masih ada. Buatlah tuan-tuan, buat. Dan itu yang saya buat. Dan sebaiklah kebetulan masa arwah bapak saya masih ada, cari dokumen, jumpa adik saya nak kahwin masa tu, cari, saya usahakan cari tu, jumpa kat Kelang.
Dan kita usahakan juga buat wakon sumpah dan sebagainya, keluar surat nikah untuk arwah mak bapak saya. Tak lama bapak saya meninggal, tapi adalah surat nikah tu, kenangan adik-beradik simpan tu. Sebab bila mak ayah dah meninggal, tak ada siapa boleh buat salinan lagi, tuan-tuan. Ni saya pesan selalu, tolong buat, tolong daftarkan semula sementara mak atau ayah tu masih ada. Kalau dah tak ada, ni beritahu. Dan yang terakhir nanti kita akan cerita bab al-laqid, iaitu bab anak buangan, ya. InsyaAllah panjang umur, dia akan habis masa paling cepat 3 tahun, biasanya ke 5 tahun baru habis. InsyaAllah, mana sempatlah pilihan raya yang sekali lagi, insyaAllah. Okey tuan-tuan, saya ingat cukup untuk malam ni tuan-tuan. Terima kasih di atas perhatiannya. Istiqamalah dalam majlis ilmu. Selamat menjalani ibadah dalam bulan Zulhijjah yang berkorban. Mudah-mudahan diterima korbannya sebelai daya korban. Tak kiralah dalam luar negara, yang penting sungguh-sungguh kita buat. Yang tak dapat berkorban, mungkin betul segi kewangannya sangat kurang kemampuan, kita korbankanlah tenaga, sama-samalah bantu sahabat-sahabat kita menjayakan ibadah korban, insyaAllah. Yang dapat pergi haji, didoakan mudah-mudahan menjadi duyufur rahmah yang terbaik. Sebab saya ingat saya lebih kurang 2 hari lagi dia akan wukuf, ya, insyaAllah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.